Dengan Cikgu Siti Nurfatihah. Okey, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Terima kasih diucapkan kepada Puan Siti Zarina. Yang dihormati Encik Nasruddin bin Ahmad, Guru Besar SKLK Tepilu Pengerdi, barisan guru penolong kanan, rakan-rakan guru serta rakan-rakan guru sekalian. Okey, hari ini saya akan berkongsi. Saya amat berbesar hatilah sebab diberi peluang untuk berkongsi satu kaedah yang saya sebenarnya baru juga gunakan, tapi saya rasa kaedah ni agak menarik. Okey, supaya kita dapat lebih membugarkan PDPR kita, memandangkan selepas ni mungkin kita ada PDPR lagi seminggu dan selepas itu cuti dan selepas itu mungkin lebih panjang lagi sesi PDPR kita. Jadi saya rasa ini adalah salah satu kaedah untuk mempelbagaikan kaedah PDPR kita yang telah lama kita jalankan. Okey. Sebelum tu saya ingin ambil masa sedikit. Saya ingin memperkenalkan features ataupun ciri-ciri terbaru kita punya Google Meet. Okey, saya rasa cikgu-cikgu pun sekarang dah mula rajin menggunakan Google Meet. Jadi saya nak kongsikan sedikit, ambil masa sedikit sebelum saya masuk kepada perkongsian saya sebenar. Saya nak kongsi sedikit. Kejap ya. Okey. Okey, saya cuba share skrin saya. Kalau cikgu dapat perhatikan skrin. Okey, untuk fungsi email delima kita yang terbaru, kita telah ada fungsi satu lagi sebelum ni saya pernah ingatkan cikgu kalau boleh gunakan email delima. Kenapa lebih baik kita gunakan email delima? Sebab yang pertama, kita boleh terima semua jenis email untuk masuk ke dalam Google Meet kita. Okey, berbanding kalau kita gunakan email personal, kalau kita gunakan email personal, cuma email personal sahaja yang boleh masuk ke dalam Google Meet kita. Okey, kalau kita gunakan email delima, sama ada email delima ataupun email personal boleh masuk ke dalam Google Meet kita. Okey. Dan jika kita menggunakan email delima, kita akan jumpa fungsi yang ini. Kalau cikgu perhatikan dekat sini ada gambar orang dekat bawah ni, saya klik gambar orang dekat bawah ni, cikgu akan nampak gambar all mute kat sini. Jadinya kalau cikgu dapati suasana kelas tu terlampau bising, cikgu boleh all mute kan terus semua sekali. Dan murid-murid tu, kalau murid-murid tu nak berkomunikasi, dia boleh unmute kan sendiri. Okey, itu fungsi yang pertama. Okey, kemudian kalau cikgu perhatikan dekat sini, ni ada fungsi terbaru dekat yang ada bentuk-bentuk 3 segi, 4 segi bulat ni. Okey, ini ada fungsi terbaru di mana dekat sini ada breakout room. Breakout room ni adalah fungsi dia untuk menjalankan aktiviti berkumpulan. Okey, kalau sebelum ni kita terpaksa tambah apps lain ke dalam Google Meet kita, tetapi untuk fungsi terbaru kita dah dibekalkan dengan ni. Automatik untuk mengasingkan kumpulan kita, untuk mengasingkan kumpulan. Jadi ni semua peserta, contoh ni peserta pelajar kita kat sini, kita boleh set up. Kita boleh set up kita punya group dekat sini. Nak berapa group, kita boleh set up kat sini. Okey, dan nanti tengok ada terus automatik masukkan dalam group. Ada breakout 1, breakout 2, breakout 3. Okey, automatik dah termasuk dalam kumpulan masing-masing. Automatik dia akan bagikan jumlah peserta tu kepada kumpulan yang seperti yang kita inginkan. Alright. Okey, nanti boleh explore lagi. Dan polls, ada fungsi polls. Kat sini kita boleh letak polls lah, sama ada faham ke tak faham ke. Nanti murid boleh respons kat situ, kita boleh type soalan kita dan kita launch. Bila launch sahaja dia automatik akan keluar dekat kita punya chatting. Right? Dan ada fungsi recording. Okey, recording ni sebenarnya dah lama memang sedia ada fungsi recording ni kalau anda menggunakan email delima. Okey, cuma saya agak kurang sukalah menggunakan fungsi recording dekat sini. Sebab apa? Sebab nanti dia akan record gambar murid yang bercakap je akan keluar. Dia tak akan record secara penuh skrin kita. Okey. Okey. Dan fungsi whiteboard. Whiteboard ni nanti cikgu boleh explore sendiri lah. Okey, jadi ini adalah antara fungsi yang terbaru yang cikgu boleh gunakan
Saya rasa antara yang terbaik sekali breakout rooms ni lah. Cikgu boleh terus menjalankan aktiviti kumpulan. Right? Okay. Itu untuk Google Meet. Okay, sekarang saya nak share. Okay, saya nak share saya punya perkongsian. Kalau ada tak faham apa pun boleh terus tanya Sekejap. Tak keluar ni. Sekejap ya. Sekejap cikgu ada masalah teknikal. Okey. Okey, ini adalah apa yang saya nak kongsikan pada hari ini. Kalau cikgu boleh lihat. Okey. Hari ini saya akan perkenalkan satu apps yang saya biasa gunakan, iaitu ClassPoint. Okey, logonya seperti ini. Okey, kemudian okey, sebelum tu saya nak sebelum saya perkenalkan, saya nak cuba cikgu-cikgu masuk dekat dalam ni link yang saya bagi dan cikgu masukkan nombor kelas. Kita nak sama-sama tengok macam mana benda ni kita boleh aplikasikan. Sekejap saya bagi dekat chatting. Okey, cikgu masuk dekat link yang saya bagi dan cikgu masukkan kod kelas dia adalah 77846. Jadi itulah yang saya dapat kongsikan hari ini. Semula cikgu lihat kelas kod. Okey, 77846 saya dah bagi dekat ni, dekat dalam chatting. Okey. Okey. Disebabkan awak letakkan step sama kan okey, boleh masuk 77846. Okey, dah. Okey. Okey, kejap ya. Okey, kalau cikgu masuk dalam kelas code tu, okey, jadinya cikgu akan pergi ke slide saya yang pertama ni dan saya boleh perhatikan dekat sini dah sebanyak 11 participants join. Okey, okey, ini adalah participant yang telah join. Okey, ada lagi tak yang belum masuk? Baru 11 orang? Baru 12 orang? Okey, kalau dah siapa yang dah masuk tu dia boleh mula menjawab soalan pertama. Soalan pertama yang ini. Hasilkan nombor 18. Okey, macam mana agaknya cikgu boleh hasilkan nombor 18? Okey. Cuba cikgu jawab. Sekejap, dalam masa 1 minit. 9 tambah 9 ke? 6 kali 3. Hasilkan nombor 18. Okey. Okey, kita boleh nampak dekat sini baru 3 orang menjawab. Okey, baru 9 orang. Ada lagi Sorry, semula tolong masukkan semula, saya terklik tutup pula. Semula tolong masukkan semula boleh? Okey.
Okay, baru 6 orang. 8. Okay, masih lagi pending. Ada 3 orang lagi. Okay, 2 lagi masih pending. Boleh jawab tak cikgu? Nasaruddin dengan siapa ni? Mardiah Okay. Okay, 2 lagi. Boleh jawab tak? Okay, kalau tak boleh pun tak apa, kita teruskan. Okay, tinggal Mardiah. Okay. Ini adalah fungsi yang pertama yang saya tunjukkan. Okay, kita boleh dapatkan feedback satu persatu pelajar dengan nama, okay, dan dalam masa yang sama kita boleh tanda jawapan mereka. Kita boleh tanda jawapan mereka. Okay, Fatimah 9 tambah 9. Okay, betul. Sekejap Okay, kita boleh tanda jawapan dia. Tak keluar pula. Okay, kemudian apabila kita close submission, okay, kita close submission dan kita boleh insert result as slide. Macam tu. Okay, save. Okay, jadi ini fungsi yang pertama. Nanti saya akan tunjukkan macam mana cikgu boleh buat benda ni jadi macam ni. Okay. Kemudian fungsi yang kedua. Okay, fungsi yang kedua. Okay, kita lihat ni pula. Okay, masih lagi dalam slide tadi. Okay. Sila isikan respon anda berdasarkan soalan yang ditunjukkan. Anda tahu menggunakan kelas point. Pilih A, ya ataupun B, tidak. Okay, live status masih lagi pending 2 orang, Azirul dan juga Koden. Okay. Okay, jadi kita boleh nampak dekat sini. Dekat sini biasanya kita nak uji murid-murid faham ke, tak faham ke, ataupun kita nak bertanya soalan yang mempunyai pilihan jawapan. Okay. Kemudian kita boleh close submission. Close submission, automatik dia tanya sama ada kita nak masukkan dalam slide ataupun tidak. Okay, dan save. Okay. Kemudian fungsi yang ketiga yang ada dalam class point ni adalah okay. Okay, soalannya mana lebih berat? Okay, mana lebih berat? Pilih A, B ataupun C. Okay, ini sama macam tadi, cuma yang ini saya jadikan sebagai pertandingan. Maksudnya ada pemenang siapa yang paling cepat. Okay. 11, 12. 13, satu lagi respons. Okay, Koden tak ada. Koden mungkin line dia tak okey. Okay, jadi kita close submission dan kita boleh tunjuk leaderboard. Okay, leaderboard dia dekat sini. Okay, kita boleh tengok siapa yang paling pantas menjawab. Okay, jadi kita insert as slide dan close. Okay. Kemudian fungsi yang seterusnya ialah yang ini cikgu boleh lukis. Okay, cuba beri respons sekejap.
Okey. Okey, baru 3 orang respon. Okey, baru 9 orang respon. Okey, okey, kalau tengok inilah contoh-contoh respon dia kita boleh tengok respon murid-murid kita macam mana dan kita boleh semak lah. Kita boleh sambil-sambil semak. Contoh ni. Ni mana? Ni kan. Kita boleh tandakan jawapan dia. Ni mana jawapan awak ni? Okey. Mana jawapan? Tak keluar pula. Okey. Okey, boleh tengok, kita boleh tengok satu persatu respon pelajar. Ni ada orang suruh padankan dia pergi lukis kan? Okey. Okey. Ni orang suruh padankan dia pergi bulatkan. Nampak sangat dia tengah ngantuk. Okey, yang ini pun panjang dia punya perjalanan. Okey. Itulah contoh-contoh. Memang yang itu contoh-contoh yang biasa. Yang biasa memang murid-murid kita buat. Okey. Dan sebenarnya dekat bawah ni, kalau cikgu nak tambah, cikgu dah tunjukkan slide ni dan cikgu nak tambah penerangan cikgu boleh tambah whiteboard. Okey, cikgu boleh tambah macam papan untuk cikgu conteng sesuatu lah. Okey, tunjukkan jalan kerja ke apa ke. Okey, lukis ke apa kat situ, cikgu boleh tambah. Okey, kemudian dekat sini juga ada pick a name. Okey, ada fungsi pick a name. Kita nak jadikan pembelajaran kita lebih menarik, kita guna pick a name untuk murid menjawab lah. Contoh, Cikgu Suhaimi, tolong jawab soalan ni. Macam tu. Okey, ataupun kita pilih nama lain. Mardia tengah buat apa? Contoh macam tu. Okey, ni fungsi-fungsi dia. Okey. Dan dekat sini ada leaderboard lah. Kalau tadi kan yang pertandingan tu ada leaderboard. Okey. Seterusnya. Fungsi yang terakhir. Okey, fungsi yang terakhir adalah fungsi image upload. Okey, yang ini contoh buku. Kita ambil gambar buku dan kita upload. Kalau cikgu ada gambar, ada buku ke apa ke ataupun upload je lah gambar apa-apa pun, nanti kita tengok hasil dia macam mana. Okey. Okey. Okey, jadi macam-macam gambar lah yang keluar dekat sini, gambar yang murid-murid kita uploadkan daripada device dia. Okey. Okey. Macam-macam okey, baru 9. Okey, kita boleh tengok berapa orang yang masih lagi belum respon ni. 4 orang lagi yang belum respon. Kita boleh tunggu, sama ada kita boleh tunggu ataupun kalau tinggal 1 atau 2 orang tu, kita boleh tinggalkan lah. Mungkin ada masalah teknikal ke ataupun line tak kuat ke. Jadi kita boleh tinggalkan. Okey. Okey, kita lihat jawapan. Okey. Okey, satu persatu kita boleh tanda. Kita boleh tanda jawapan mereka ni. Okey. Keluar pula pen dia. Okey, jadi kita tengok Pak Lee keluarkan gambar bendera. Okey. Buku. Right. Okey, close submission. Insert as slide. Save. Okey. Okey, itu adalah fungsi-fungsi di dalam
Okey, itu adalah fungsi-fungsi yang terdapat dalam ClassPoint. Fungsi-fungsi ni pada saya interaktif, tetapi responnya cuma respon secara individu lah. Kita tak dapat nak jalankan aktiviti secara berkumpulan. Okey. Tapi macam budak-budak ni lebih aktif lah dalam pembelajaran. Okey, kita terus kepada okey. Kenapa kita gunakan kita hari ini perkongsian untuk hari ini. Okey, kita nak menggunakan ClassPoint dengan baik dan mengetahui fungsi dalam ClassPoint. Okey, cara-cara untuk kita menggunakan ClassPoint ni sebenarnya kita cuma perlu install aplikasi ClassPoint ni. Nanti saya bagi dia punya installer dan dia automatic akan ada dalam PowerPoint kita yang sedia ada. Okey, kita dah ada PowerPoint dalam laptop kita. Nanti dia akan ada satu tab dekat atas tu menunjukkan ClassPoint. Okey. Okey, pertama sekali kita install ClassPoint, senang sahaja. Install ClassPoint, kemudian kita dikendaki sign in. Okey, sign in ClassPoint kita, dan ketiga kita design je slide kita ikut kreativiti kita sendiri. Kalau misal kata kita nak gunakan slide biasa je, kita tak nak gunakan ClassPoint, boleh guna je slide biasa. Okey, kalau kita nak guna ClassPoint, kita tambah je fungsi-fungsi quiz tu dalam slide kita. Okey, ClassPoint ni sebenarnya dia ada features, sama ada kita nak berbayar ke ataupun free. Okey, kalau free maksudnya cikgu boleh cuma letak 5 question per PowerPoint. Maksudnya 5 sahaja fungsi. Yang tadi tu dalam banyak-banyak ni kan, 5 sahaja dalam ni. 25 maximum class size. Maksudnya murid yang boleh ada dalam kelas tu cuma 25 orang sahaja. Okey, kemudian all question type, leaderboard ada, slide annotation, conteng-conteng tadi boleh, dan digital whiteboard pun boleh. Okey, kalau nak lebih advance, kita boleh ambil yang pro ni lah. Macam saya, sebab hari tu ada pemantauan, jadi saya ambil yang pro ni RM8.90 sebulan. Okey, dia boleh 200 maximum class size. Sebab hari tu 25 orang je kan limit dia. Saya restart takut mencapai jumlah maksimum untuk kelas tahun 3, 38 orang hari tu. Jadi saya terpaksa ambil sign yang ni lah. Sebab tak muat kan 25 orang. Okey. Ini adalah kos untuk ClassPoint. Tapi saya rasa kalau untuk kelas yang sikit tu boleh je guna free punya ClassPoint. Okey, saya juga nak kongsikan ini adalah antara gadget yang saya gunakan sebagai support kepada ClassPoint saya. Okey, yang pertama ini adalah glove. Okey, yang ini adalah glove. Glove ni saya gunakan bersama-sama dengan tab drawing tablet ni. Okey, kenapa saya gunakan glove? Sebab dia boleh mengelakkan daripada tangan kita didetect pada drawing tablet ni. Okey, jadi bila kita pakai ni, tangan kita bergeser-geser pun dia tak mengganggu kita punya nota ataupun contengan ataupun lukisan dalam ni. Okey, yang ini harga dia dalam RM12 kot. Saya tak pasti berapa ringgit. Tapi yang tablet ni, drawing tablet ni harga dia dalam RM150. Okey, besar saiz dia saiz A4. Yang ni selesa lah kalau guna dan senang untuk di-handle. Yang ini tablet ni siap dengan pen semua sekali. Okey, saya rasa kalau cikgu matematik ni memang perlu ada lah. Dan yang ini, ketiga ni adalah universal pen. Yang ini saya gunakan pada handphone. Okey, sebab yang ni pen ni cuma boleh digunakan pada tablet. Yang ini boleh gunakan pada handphone yang ni. Okey. Okey, seterusnya saya nak tunjukkan. Okey, ini adalah okey, tadi saya kata PowerPoint cikgu yang sedia ada, dia akan ada tab Inno ClassPoint dekat sini. Kalau sekiranya cikgu dah berjaya install ClassPoint. Okey, dia ada Inno ClassPoint dekat sini. Okey, dan juga cikgu boleh activatekan draw. Draw ni untuk kita gunakan tablet kita, pen dengan tablet kita untuk kita tanda ke ataupun kita nak tulis nota, kita nak conteng pada slide kita tu, kita activatekan yang ini, draw. Okey, ni slide ni PowerPoint kita biasa cuma dia ada tambahan
Igno dengan fungsi draw ni kalau tak silap saya. Okey, kita Cikgu Ziha, ya saya ada record tak ni? ada. Alright, thank you. Tak dapat tangkap ya? Terlampau laju ke? Bukan macam dah tua-tua ni macam lambat sikit lah nak pick up. Lambat pick up. Okey, kalau saya terlampau laju tolong ingatkan saya. Okey. Ke nak keluar tu. Apa dia? Pergi makan tak? Oh. Record. Tolong sikit Okey, tak apa, saya ada record, nanti saya bagi. Okey, fungsi draw ni sebenarnya kita gunakan untuk tablet kita kan. Tablet kita dan pen tu lah supaya kita boleh tanda jawapan budak kat situ. Dan kita klik dekat sini draw with touch. Okay, kita klik draw with touch ni, dia akan automatic lah. Cikgu boleh pilih pen yang mana cikgu nak guna. Okay, dan yang kedua, bila kita klik saja ink no class point ni, tab ink no class point, akan keluarlah fungsi-fungsi ni. Cikgu boleh pilih fungsi nak multiple choice ke, nak multiple choice ni tadi yang ada pilihan A atau B, dia boleh ada sampai 5 pilihan. A, B, C, D, E. Okay, word cloud ni, word cloud tadi macam saya tak ada masukkan. Word cloud ni macam, okay, masukkan perasaan anda pada hari ni. Nanti murid akan masukkan. Masuk. Nanti dia akan jadi satu awan perkataan. Yang mana yang paling banyak perkataan, contoh murid kata gembira. 15 murid kata gembira. 15 murid kata gembira, 5 kata sedih. Jadi perkataan gembira tu akan jadi besar sangat. Okay. Yang ketiga ni short answer. Short answer tadi yang contoh soalan macam mana kita nak hasilkan 18. Tu ada, inilah kita gunakan fungsi short answer. Slide drawing tadi yang kita padankan muka dengan perkataan tadi. Dan image upload ni yang kita ambil gambar lah. Ambil gambar daripada handphone dan upload pada soalan. Okay. Okey, ni tadi contoh hasilkan nombor 18 yang saya soalan saya tadi. Okey, bila kita klik sahaja short answer, kita masukkan fungsi short answer ni dekat sini. Okey, automatic cikgu boleh settingkan dekat tepi ni. Cikgu boleh hide participant names ke kita nak apa? Tutupkan nama murid kan. Tak nak nampak nama siapa yang jawab tu mungkin sensitif ke apa ke. Okay, kita boleh hide. Ataupun option dia start question with slide. Ni saya memang biasa buat lah sebab soalan tu saya letak dekat slide. Jadi saya akan start dengan slide dulu. Jadi dia akan paparkan slide. Barulah dia akan keluar yang respon tadi tu. Okay. Cikgu juga boleh klik minimize result window after question start. Maksudnya jawapan tu tak terpampang lah. Mungkin jawapan kita nak paparkan pada selepas semua dah jawab. Okay, barulah kita klik. Dan cikgu boleh set masa juga. Contoh macam masa pemantauan Nazir kemarin. Saya terpaksa set masa. Untuk setiap soalan tu memang saya set masa 2 minit sahaja untuk murid-murid jawab. Kalau selebih daripada tu kita tak kontrol. Memang pengajaran saya akan terbabas lah 1 jam lebih nanti. Jadi dalam tempoh 1 jam tu, murid-murid kena cepat-cepat jawab dan selepas 1 minit, okay, kalau kita set 1 minit, okay, dia cepat-cepat jawab dan selepas 1 minit dia akan automatic close kita punya respon. Right. Okay, ini tadi kalau saya gunakan multiple choice. Okay, kalau cikgu tengok dekat tepi ni, multiple choice. Ada pilihan sehingga 6 jawapan cikgu boleh masukkan. Okey, dan kita boleh settingkan sama ada 2 ataupun 3 pilihan jawapan ke, ada jawapan yang betul ataupun yang salah. Untuk yang ini, soalan yang ini, sebab saya tak ada jawapan yang betul dan salah. Ini pendapat murid. Jadi saya tak setkan dah dekat sini untuk jawapan betul salah. Okey, tapi saya masih lagi stick dengan start question with slide. Maksudnya slide tu akan terpapar dulu, barulah yang respon tadi akan keluar. Okey, untuk yang ketiga, untuk yang seterusnya, okey, kalau cikgu tengok yang ini, sekejap. Right. Sekejap kenapa dia langkah? Saya technical. Jap.
Kenapa dia tak mau? Kejap dia tak nak pergi slide seterusnya pula. Okey. Kejap cikgu ada masalah teknikal. Okey. Okey, kalau kita tengok soalan yang ini. Okey, soalan yang ini okey. Sebab saya jadikan dia sebagai pertandingan, jadi kita boleh setkan jawapan yang betul. Nampak tak skrin saya sekarang? Nampak tak apa yang saya tunjuk? Nampak tak? Nampak. Okey. Okey. Okey, jadinya dekat sini saya saya setkanlah jawapan dan juga competition mode. Competition mode ni ada leaderboard tadi. Okey. Kemudian yang ini slide drawing. Setting dia sama je. Okey, cikgu kalau nak tukar bentuk fungsi apa yang cikgu gunakan dekat sini, cikgu boleh klik. Kat sini je nak tukar ke word cloud ke apa ke. Okey. Ni soalan yang tak keluar tadi. Okey, bila word cloud ni tadi macam yang saya terangkan lah. Dia akan jadi satu awan perkataan yang mana yang paling besar tu dia akan appear yang besar lah. Dan kita boleh limitkan sama ada murid-murid ni nak menjawab, boleh jawab sekali ke, boleh jawab 2 kali ke. Kalau untuk word cloud ni biasanya saya setkan jawab sekali sahaja. Okey. Okey, yang lain semua setting dia sama. Okey. Ada apa pertanyaan tak setakat ni? Ada. Ada? Apa? Nak tanya apa? Kalau untuk apps ni, kita memang kena jalankan secara live, maksudnya dengan ada live interaction antara guru dan murid lah. Ya, betul. Kena ada live interaction. Kalau tak ada live interaction pun, kalau tak nak buat Google Meet pun boleh juga sebenarnya. Cuma bagi kelas code tadi dengan dia punya website tu kan untuk budak-budak join link tu. Masuk link, tetapi kita kena buka jugalah slide kita sebab selagi kita tak buka slide kita tu, jadi murid-murid tak boleh respon. Okey, jadinya kaedah terbaik saya rasa memang kita sambil jalankan Google Meet, okey, kita jalankan jugalah class point kita. Kalau saya nak tanya satu lagi saya. Kalau in case ada budak yang tak join PPR, ya, ada masalah berhenti kan, boleh akses slide ni? Lesson. Boleh. Biasanya saya akan masukkan slide je. Slide dalam slide yang kita dah belajar ni kan, dah conteng-conteng ke apa ni semua, kita masukkan je dalam Telegram group tu, ataupun saya bagi rakaman je. Saya bagi rakaman saya punya pembelajaran je. Macam tu Cikgu Azrul. Sebabnya slide ni kalau misal kata dia nak akses selepas tu, dia benda ni macam live tau, live juga. Maksudnya cikgu lah kena on. Cikgu kena on slide ni, cikgu kena slide show dulu, barulah murid-murid boleh answer. Sebab nanti kalau murid-murid tu, kalau misal kata kita tak onkan slide kita ni, nanti tak tahu dia nak jawab slide yang mana kan. Benda tu, slide tu memang tak appear lah dekat dia punya ni. Okay, thank you. Alright. Ya. Ya, saya. Murid-murid tak perlu install macam ni kan? Murid-murid tak perlu install. Itu satu kelebihan dia. Dia boleh terus pergi kepada kelas
dia punya ni link tadi dan terus masukkan kelas kod je. Dan setakat ni yang saya jalankan tahun 3 dan tahun 1 sangat excellent. Sangat semua boleh respon. Sangat senang masuk. Tahun 3 hari tu lah mula-mula ada technical error macam mana tak. Ada yang tak dapat respon jugalah. Macam dia orang tak nampak perkataan respon kat bawah tu. Tapi tahun 1 sangat excellent. Sangat boleh jalan dengan baik. Satu lagi soalan tu kita kena bina lah. Soalan? Macam mana cikgu? Soalan yang dipaparkan tadi. Soalan-soalan tu ikut kreativiti kita, ikut subjek kita lah. Kalau macam saya Ataupun kita ambil daripada lain ke komputer ke. Boleh. Semula pada kita lah kan. Ni kita boleh type sendiri. Ni macam kita buat slide kita sendiri. Kita buat slide kita sendiri, cuma kita masukkan fungsi class point je. Kita nak ada interaktif kan, kita nak ada respon budak. Okay, kalau kita tak nak ada interaktif, macam slide pertama saya ni, saya tak letakkan fungsi class point. Okay, jadi dia slide biasa je lah. Yang mana slide yang kita nak masukkan ada fungsi je, kita letakkan fungsi tu. Slide itu buat dalam PowerPoint ke dalam class point? Dalam PowerPoint. Ini sebenarnya dalam PowerPoint biasa Cik Fazli, tapi PowerPoint tu dah ditambah fungsi class point. Dia dah tambah sebab tadi kita dah install kan. Dia sebenarnya PowerPoint biasa. Kalau kita tak nak guna class point, kita dapat PowerPoint kita macam biasa je. Thank you. Okay. Ada apa lagi nak tanya? Ni kalau kita activatekan draw with touch ni. Draw with touch. Nanti kita akan keluar. Kita boleh pilih lah pen merah ke, nak tanda ke. Nak tanda. Okay. Macam tu. Okay. Ada apa lagi nak tanya tak? Sebab saya rasa macam itu je penerangannya. Okay, ada apa-apa lagi nak tanya? Ke kita nak cuba word cloud ni? Okay, cuba cikgu respon pada word cloud ni ha? Okay, 9 orang baru respon. Ada lagi pending 5. Okay. Okay, dah 11 orang. Cikgu boleh nampak tak dia punya respon kat sini? Tak nampak Okay, sekejap. Ada. Okay. Okay. Okay, ini adalah respon yang saya dapat tadi. Okay, ini adalah respon yang saya dapat. Saya dah masukkan dia ke dalam slide. Jadi kita boleh nampak lah kalau perkataan yang paling besar ni maksudnya belum. Okay. Okay. Maksudnya majority lah yang jawab belum. Okay, kita boleh gunakan bentuk soalan macam ni nak. Sama ada murid faham ke, murid tak faham. Okay, kita boleh tengok lah respon diorang kalau perkataan yang paling besar tu tak faham, maksudnya kelas kita tu tak mencapai objektif. Okay. Dan biasanya sebelum saya mula kelas, sementara tunggu murid masuk tu saya akan gunakan yang ini. Saya akan gunakan soalan ni. Jadi murid-murid dah masuk, siapa yang tengah menunggu tu boleh masukkan ni. Sambil-sambil diorang ni kan, fikiran diorang tu, mengasah fikiran diorang tu sambil-sambil diorang tunggu kawan diorang masuk. Okay, jadi tak buang masa lah, adalah aktiviti masa tu.
Ada tak apa-apa lagi soalan? Installer dia saya akan bagi. Benda ni tak berat pun. Setakat yang saya guna tak pernah hang lagi. Okay, jadi cikgu boleh cuba. Dan cuba apply lah. Sebab tahun 1 dengan tahun 3 tu dah pandai guna. Jadi senang lah kalau cikgu nak apply dalam pengajaran ni. Okay. Saya rasa itu sahaja penguasaan yang saya pada hari ini. Saya nak serahkan pada Cikgu Azirul pula lepas ni. Ya, kalau ada soalan boleh tanya, kemudian pun boleh. Okay. Terima kasih. Terima kasih, Cikgu Lia. Okay, sama. Okay. Baiklah, kita teruskan perkongsian amalan baik kita pada petang ni dengan mempersilakan Cikgu Azirul. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang besar dan berbesar Pemeriksaan Makanan dan semua rakan-rakan guru yang dikasihi sekalian. Okey. Untuk petang ni saya akan kongsikan sebelum saya mulakan dengan perkongsian amalan baik, saya akan kongsikan dulu satu bahan yang dikongsikan oleh Puan Fuzena yang berkaitan dengan penulisan RPH. Okey, sekejap saya. Okey, cikgu boleh nampak tak? Nampak? Boleh nampak tak skrin ni? Boleh Cikgu Azirul. Okey, terima kasih Puan Rina. Okey, ini adalah slide yang telah dikongsikan oleh Puan Fuzena. Saya dah pasti mungkin selepas beberapa sampel RPH yang kita dah kongsikan dengan Puan Fuzena, dia dah ini adalah kiranya feedback daripada Puan Fuzena untuk menambahkan penulisan RPH sekolah kita. Sebelum tu untuk peringkat sekolah kita saya dah pasti lagi sebab kita masih lagi pakai arahan yang lama. Kalau saya salah, saya minta tolong betulkan ya. Yang lama iaitu catatan ringkasan PDPR. Tapi ikut pada taklimat yang kita jalankan bersama dengan Puan Fuzena berkaitan dengan penulisan RPH, kalau hasil daripada perkongsian dengan Puan Fuzena tu seolah-olah dia minta kita buat penulisan RPH yang detail, bukan setakat catatan yang ringkas. Jadi ini adalah contoh yang diberikan yang dikongsikan dan minta saya kongsikan bersama petang ni. Okey, detail macam biasa. Ada catatan minggu, tarikh, masa, subjek, kelas, dan saya nampak ada satu tambahan di PDPR approach. Maksudnya untuk penulisan RPH kita diminta untuk menyatakan pendekatan yang kita gunakan untuk RPH lesson kita pada hari itu. Contohnya kalau kita gunakan Telegram, kita nyatakan Telegram. Kalau kita gunakan Google Meet, kita nyatakanlah Google Meet. Mungkin ada yang boleh kongsikan link sekali. Dan kita dalam ni juga diminta untuk menyatakan tajuk atau modul yang kita gunakan. Okay. Dan content standard ni biasa, saya rasa untuk penulisan RPH, kalau untuk subjek bahasa Inggeris, content standard dan lesson objektif ni memang ada. Ya, kita ambil daripada SKP berdasarkan pada kemahiran.
Dan untuk lesson objektif, penulisan lesson objektif yang diminta adalah bila kita buat penulisan ni, lesson objektif, ia mestilah sesuatu yang boleh diukur, yang boleh kita buat pengukuran sama ada setakat mana lesson itu tercapai, berdasarkan pencapaian budak lah. Dan pencapaian budak tu Guru, apa tu yang benda yang boleh diukur bukan successful kriteria ke? Bukan. successful kriteria. Dan bukan saya cakap successful kriteria benda yang kita boleh ukur. So akhir pembelajaran baru kita boleh tahu macam mana tu, bukan? Tapi dalam ni tak ada dia lesson objective kasalnya. Okey. Okey. Contoh yang diberikan ni adalah reading 3.2 dan TP2, pentaksiran TP2 CEFR. Okey, kalau untuk penetapan TP2 ni kita kena rujuk pada deskriptor lah. Kita kena rujuk pada deskriptor untuk tentukan murid tu capai TP berapa sekiranya. Kalau saya tengok pada keseluruhan perkongsian lesson plan ni, seolah-olah apa yang ditekankan di sini adalah pentaksiran. Dalam ni dia nyatakan, dia tekankan sebab dalam aktiviti ni, kalau kita perhatikan slide ni pun dia banyak tekankan kepada penulisan catatan pentaksiran, kaedah pentaksiran, cara pemilihan pentaksiran yang kita jalankan semasa kelas kita. Okey, kalau contoh yang diberi oleh Puan Fuzana ni, dia ada contoh yang pertama, apakah kaedah pentaksiran yang digunakan? Lisan, kita boleh jalankan secara lisan, penulisan, pemerhatian, gabungan antara lisan dan penulisan. Dalam ni, bila kita dah tentukan kaedah penulisan, kita kena nyatakan pula secara jelas dalam penulisan RPH kita. Contoh yang pertama, kaedah penulisan. Kaedah lisan, pupils listen to the teachers reading words and sentence. Teachers share the recording. Kaedah penulisan, murid baca dulu, read the word twice, sebab read the word twice, kemudian explanation of the text by the teacher. Itu untuk kaedah penulisan. Ni ada penerangan sebenarnya untuk kaedah penulisan, penerangannya ialah jika murid hanya diminta menulis. Okey, hasil kerja budak dinilai hanya berdasarkan hasil penulisan murid. Untuk kaedah gabungan lisan dan penulisan, jika murid diminta memberi reward seperti beberapa bintang atau skor kepada hasil kerja rakan secara lisan dan menulis. Maksudnya murid-murid mungkin diminta untuk menilai hasil kerja kawan-kawan dia semasa PDPR. Sama ada tergantung pada aktiviti yang dijalankan oleh guru lah. Dan yang terakhir ialah kaedah pemerhatian. Saya minta maaf kalau penjelasan kalau tafsiran saya ni salah. Saya minta maaf sebab saya pun baru dapat slide ni 2 hari lepas. Kaedah yang terakhir ialah kaedah pemerhatian, di mana contoh yang diberi adalah melihat tempoh diambil untuk memberi respon di Telegram. Saya tak pasti sebab kaedah yang ketiga ni pun saya agak confused. Sebab biasanya kalau pemahaman saya, pemerhatian ni kita biasanya kita lakukan dalam classroom adalah kita lihat pada perubahan tingkah laku murid.
Tapi contoh yang diberi oleh Puan Fuzana ni melihat tempoh yang diambil untuk memberi respon di dalam Telegram. Cikgu Azirul, kalau macam kita suruh murid rakam video and then kita tengok kan macam saya music lah. Saya rasa itu adalah pemerhatian kalau macam kita tengok dia punya video. Itulah. Saya setuju sebenarnya. Itu lebih jelas. Maksudnya kalau berdasarkan evidence murid buat rakaman, itu adalah kaedah pemerhatian yang lebih tepat berbanding dengan melihat kepada tempoh yang diambil oleh murid untuk memberi respon di dalam Telegram. Betul tak? Puan Fazia? Saya setakat ni yang saya key in macam tu lah. Kalau murid respon secara video dan saya nilai sama ada dia capai tak. Contoh nyanyi dengan betul ke, menyanyi dengan kreatif, tempo yang betul apa semua. Jadi kalau capai, jadi itulah kaedah pentaksiran saya sebenarnya. Jadi saya pun bila baca-baca yang kaedah yang pemerhatian yang diberi ini, melihat tempo tu sebab macam tak berapa sesuai. So ada murid yang respon lewat. Jadi kalau kita beri award markah ataupun TP yang rendah disebabkan dia lewat, itu dah macam bias. Bias. Sebab kita tak tahu masalah atau kekangan yang murid tu hadapi kan. Okey. Bahagian yang terakhir yang saya akan sentuh ialah reflection, penulisan refleksi. Ini adalah contoh penulisan refleksi. Macam penulisan refleksi yang betul-betul detail lah. Bukan setakat dia tak guna persen, 90% ataupun yang biasa kita gunakan kalau lesson template penulisan RPH PI yang saya gunakan pun lebih kurang macam ni juga. Kita cuma isi bilangan sahaja. Cuma tak ada ni. Ini maksudnya kita kena tekan berapa murid yang capai, apa masalah murid dan apa tindakan kita untuk membantu murid-murid yang tidak mencapai objektif lesson kita pada hari itu. Okey ni. Jelas tak? Saya nak refer pada Puan Zarina. Penulisan ini kita akan guna pakai untuk penulisan RPH kita yang akan datang atau macam mana? Kalau ikutkan, kita still guna yang seperti mana yang guru besar maklumkan sebelum ni, iaitu kita gunakan catatan. Kalau ikutkan ni adalah contoh yang lengkap kan? Ya. Satulah guru besar nak ikut yang ni ke? Tak apa, kita ini perkongsian. Mungkin nanti kita secara bersama-sama kita akan buat yang lengkap lah. Untuk sekarang kita gunakan yang catatan. Masih gunakan. Kita gunakan catatan terlebih dahulu. Tidak mungkin. Yang ini untuk rujukan kita lah pada masa yang akan datang. Ini lebih kepada perkongsian daripada Puan Fuzana untuk penulisan. Bukan bersemuka. Ini bukan bersemuka cikgu. Ini memang offline sebab contoh yang diberi ni pun akhir sekali tu murid menghantar kongsikan hasil kerja di dalam channel Telegram. Okey. Kita berkaitan yang penulisan sekarang. Untuk memudahkan pengurusan kita lah. Terutama tujuan lah. Okey, cuma yang ini ni kongsian ni adalah lebih kepada bagaimana kita menetapkan kaedah pentaksiran yang kita nak gunakan dan macam mana kita nak tuliskan kaedah tu di dalam lesson plan harian kita. Saja. Untuk penetapan deskriptor tu kita semua boleh refer ke dalam ni lah, dalam SKP masing-masing. Okey.
Saya tinggalkan yang itu boleh ke? Boleh Azirul, teruskan. Okey, saya teruskan dengan perkongsian amalan baik PDPR. Yang ini adalah saya akan kongsikan sesuatu bukannya benda yang baru, dia benda yang dah lama, iaitu quizzes. Saya tahu quizzes ni pun mula daripada Puan Siti Fazihah, Puan Fazihah juga. Sebab dulu dia biasa gunakan, mula-mula sekali saya nampak dia gunakan ni adalah semasa program anti dadah. Masa tu masih ada sesi bersemuka, dan murid-murid masa tu dia minta untuk menjawab kuis anti dadah menggunakan aplikasi quizzes. Mula tu saya dah bertanya dengan dia lah macam mana nak buat quizzes tu, dan bukan sedikit, banyak sebenarnya hasil tunjuk ajar daripada Puan Fazihah juga. Okey, untuk perkongsian petang ni saya rasa kita cuma buat kaji sahaja sebab ramai yang dah tahu, ramai yang dah gunakan. Jadi saya terus pada objektif apa yang kita nak fokus pada hari ini adalah bagaimana untuk mencipta akaun. Kita nak tengok apa paparan yang ada pada quizzes. Kita lihat pada fungsi-fungsi yang ada pada quizzes, cara untuk membina soalan ataupun lesson, cara untuk kita kongsi soalan yang kita dah buat dan lesson tu kepada murid-murid, dan cara untuk kita paparkan rekod murid. Okey, satu kelebihan quizzes ni ialah kita boleh jadikan sebagai evidence pengajaran kita, sebab setiap kali kita jalankan aktiviti menggunakan quizzes, kita boleh simpan rekod murid, rekod jawapan murid. Sama fungsinya sama dengan Google Form. Maksudnya setiap kali budak jawab soalan, setiap kali murid jawab, rekod murid akan disimpan di dalam akaun kita. Kemudian cara untuk tetapkan kelas, dan ini pun saya baru je explore tadi, dan cara kita untuk kongsi rekod kepada penjaga. Okey, yang pertama sekali kita mula pada cara untuk set up, sign up. Biasanya bila kita masuk quizzes.com dan kita sign up, dia akan minta kita sign up menggunakan sama ada yang paling senang bila kita minta keluar box ni, cikgu-cikgu terus klik je sebab kepada continue with Google. Maksudnya dia akan register account menggunakan account Google yang kita tengah pakai pada masa tu. Kalau masa tu guna account delima, dia akan register guna account delima. Kalau masa tu kita buka Google ni guna account private kita, dia akan daftarkan pada account private. Macam saya gunakan account private. Dan bila kita dah sign up dengan Google, dia akan bagi pilihan sama ada daftar sebagai murid ataupun daftar sebagai guru. Kalau kita pilih daftar sebagai guru lah, so kita akan boleh gunakan function-function yang ada dalam quizzes. Okay, bila kita dah daftar sign up, bila cikgu-cikgu dah sign up nanti, okay, bila kita dah sign up, kita akan dibawa kepada paparan macam ni. Okay, ini adalah paparan yang kita akan dapat lihat apabila kita dah masuk, kita dah berjaya create account kita. Yang ini pun baru, saya rasa macam seminggu ataupun 2 minggu lepas paparannya berbeza. Ini dah paparan baru. Okey, yang atas ni ini untuk kod
Sebab setiap kali kita buat aktiviti, dia akan ada kod untuk murid-murid atau sesiapa sahaja sertai kuis atau lesson yang kita buat. Okay, yang ini kalau kita tengok nama username saya, dan dia akan nyatakan akaun yang kita gunakan. Yang macam yang saya gunakan ni akaun basic, sebab percuma kalau nak gunakan function yang penuh, rakan-rakan guru boleh guna akaun super, upgrade kepada super. Okay, upgrade kepada super tu kena bayarlah setahun $24. Dan untuk akaun yang berbayar ni barulah bila dah guna akaun berbayar kita akan dapat gunakan function yang penuh. Tapi untuk jalankan lesson, saya rasa function yang basic ni pun alhamdulillah boleh gunalah. Okey. Pada bahagian kiri ni, kalau cikgu tengok, dia ada butang create, explore, my library, reports, classes dan setting. Setting ni tak perlu macam tak ada sangat. Saya untuk buat kelas, kita lebih banyak gunakan function create, explore, library, reports dan classes. Okay, yang pertama function kita lihat pada function create. Create ni maksudnya untuk quizzes kita boleh buat quiz ataupun lesson. Quiz, apa beza quiz dan lesson? Quiz ni lebih semuanya kepada soalan. Kita ada, bila kita klik quiz, okay, contoh kita nak buat soalan bahasa Inggeris isikan tajuk quiz, kemudian pilih subjek yang berkaitan dan terus klik next. Okey, bila cikgu dah masuk bahagian ni, dia akan bagi pilihan. Okey, ini adalah pilihan yang kita boleh gunakan. Jenis-jenis soalan. Yang pertama multiple choice, soalan yang ada berbagai jawapan, dan checkbox, fill in the blank, poll, open-ended dan slide. Kalau cikgu, okey, saya nak buka salah satu tak? Saya buka contoh Ini adalah contoh soalan multiple choice question. Untuk setiap soalan, kita boleh typekan soalan. Kalau nak guna gambar, kita boleh gunakan gambar, image. Image ni kita boleh dapatkan daripada, kita boleh ambil daripada folder, kita terus drag dan masuk ke dalam ni. Drag masuk ni, dia akan terus keluar di bahagian soalan. Kemudian untuk jawapan kita tekanlah pilihan jawapan yang kita nak. Kalau kita nak limitkan kalau kita isikan 2, nanti dekat sini akan keluar 2 sahaja. 2 sahaja pilihan. Kalau kita buat lebih banyak, kita nak lebih daripada 4 pilihan, kita klik pada add answer option. Dia akan lebih banyak, tapi saya tak pastilah. Kalau saya lebih prefer guna pilihan yang 2 atau 3 saja. Dan bila dah buat soalan, cikgu boleh klik save. Untuk soalan, cikgu boleh gunakan perkataan ataupun gambar. Kita juga dalam untuk pilihan jawapan, cikgu boleh gunakan perkataan, nombor ataupun boleh masukkan gambar. Okey, ni saya akan tunjukkan nantilah. Drag, awak cikgu drag je, dia akan masuk terus ke dalam ni. Dia akan keluar. Contohnya soalan, pilih logo sekolah. Okey, pilih logo sekolah. Sebelum cikgu save, cikgu kena pilih jawapan yang betul. Okey, kena klik satu pilihan yang murid-murid akan pilih sebagai jawapan yang betul. Dan cikgu boleh klik save. Soalan checkbox. Okey, ini adalah soalan yang kedua. Soalan checkbox.
Okey, cikgu tadikan soalan, pilihan, saya buat ringkas je kan. Okey, yang ini kalau ada, maksudnya kalau soalan tu ada lebih daripada 2 jawapan, atau cikgu boleh setkan jawapan yang betul. Cikgu tekanlah soalan sama mana satu yang betul, mana yang salah, dan kemudian kita set. Soalan yang ketiga, fill in the blank. Soalan contohnya all is round. Sorry. Contohnya saya buat soalan ball is round and okay, kita boleh, kemudian kita isikan pilihan jawapan. Kalau ada jawapan yang lain yang boleh digunakan sebagai jawapan, kita boleh tambahkan sebagai jawapan alternatif. Untuk soalan kemudian kita ada function call dan kita ada function open-ended. Apa yang saya dapati ialah function, saya dah buat perbandingan antara, saya buat perbandingan antara yang mana lebih sesuai, yang mana lebih mudah, sama ada gunakan create quiz ataupun lesson. Aku pula tak bergerak ni. Klik save dulu bawah tu. Okey. Okey. Kalau kita guna, saya dah tengok tadi yang mana lebih baik. Kalau cikgu-cikgu tanya saya yang mana lebih baik, saya akan kata lebih baik buat aktiviti menggunakan lesson. Okey, sebab kalau kita buat aktiviti menggunakan lesson, kita boleh gunakan function yang lebih berbanding dengan bila kita gunakan quiz. Contoh macam ni. Saya dah buat tadi satu contoh lesson. Bila sebut lesson, maksudnya kita boleh tambahkan slide dan soalan dalam satu sesi. Okey, dalam satu aktiviti ni kita boleh tambahkan slide dan soalan sekali. Kalau ini contoh yang saya dah buat tadi, kalau macam ni, saya dah edit. Edit. Okey, ini contoh yang saya buat. Untuk buat lesson, kita boleh masukkan slide macam PowerPoint. Tapi dia lebih interaktif sebab untuk quizzes ni kita boleh tambahkan quiz. Okey, selain daripada kita masukkan slide pengajaran, kita boleh masukkan multiple choice quiz ataupun fill in the blank. Kita boleh masukkan soalan-soalan ni. Saya masukkan satu contoh tadi. Okey, ini adalah contoh soalan yang saya buat. Soalan multiple choice question. Kita boleh masukkan gambar dan soalan. Kemudian kita letakkan pilihan jawapan yang kita nak bagi kepada budak untuk pilih. Kalau apa yang saya kata tadi, kenapa saya galakkan cikgu-cikgu buat soalan guna lesson berbanding dengan create quiz, sebabnya adalah function ni. Bila kita edit, bila kita buat quiz menggunakan lesson, kalau kita nak masukkan gambar, apa-apa sahaja gambar, kita boleh terus klik dan gambar akan keluar. Kita boleh pilih. Kita tak perlu gambar tu standby dalam folder ataupun
dalam folder ataupun drive kita lah. Kita boleh terus pilih gambar secara online. Lebih mudah. Dan macam biasa, bila kita dah buat soalan, kita kena pilih satu jawapan yang betul. Bila kita dah buat soalan, okey, dah betul, kita tekan butang save. Ini contoh multiple choice question. Yang ini pula adalah, ini pun satu lagi contoh multiple choice question. Saya masukkan gambar dalam soalan dan gambar pada pilihan jawapan. Find object with the same color. Okey, dia akan cari objek yang sama warna. Contoh yang slide yang ketiga ni ialah contoh soalan fill in the blanks. Fill in the blanks maksudnya murid-murid kena type sendiri jawapannya. Dia tak ada pilihan. Dia kena type jawapan yang betul. Contoh yang saya buat ni adalah jawapan pilihan yang pertama, jawapan yang paling tepat ialah apple. Tapi kadang-kadang kita faham, kadang-kadang murid ni jawapan ni kita tak boleh jangka. Sebab ada perkataan yang dia boleh masukkan dan bila perkataan tu sesuai, kita boleh anggap sebagai jawapan yang betul. Contohnya kalau dia jawab apple betul, dia jawab fruit betul, dia jawab juicy apple pun betul. Pilih soalan, untuk soalan yang fill in the blanks, dia hanya guna jawapan yang kita sediakan sahaja. Selain daripada pilihan jawapan yang ada ni, dia akan tanda sebagai salah. Okey, itu bahagian yang pertama, bahagian yang kedua, cara untuk bina soalan. Boleh tak, cikgu? Cara bina soalan boleh? Ada nak tanya tak? Okey. Kalau tak ada, saya terus kepada function yang lain. Okey, kita akan cerita tentang function yang lain. Anda kata cikgu tak sempat. Okey, kadang-kadang kita terlupa. Pagi ni ada kelas. Kita ada kelas jam 8, saya ada kelas jam 8. Lepas tu tiba-tiba tak sempat. Kadang-kadang kita kerja dengan laptop ni, bila dalam keadaan panik, dia jadi kelakabut. Kadang-kadang tak terfikir, susah nak fikirkan soalan. Jadi kita ada pilihan cikgu. Kita ada pilihan, kita boleh klik function yang kedua, iaitu explore. Bila kita klik function explore, kita boleh pilih, kita boleh cari soalan yang berkaitan dengan topik yang kita nak ajar pada hari itu. Contohnya saya nak ambil colors. Okey. Bila cikgu type colors, keluarlah contoh soalan yang rakan-rakan guru yang lain ada di seluruh negara ni, semua yang dibuat akan keluar sebagai pilihan dan kita boleh guna. Okay, kita boleh pilih dan guna untuk lesson kita. Okay, contoh yang ni kalau bila cikgu bawakan cursor ke soalan, cikgu boleh nampak soalan dia. Boleh preview lah. Tengok soalan yang digunakan. Kalau tak suka, kita tengok pada contoh yang lain. Kita boleh tengok kandungan soalan yang dah disediakan. Dan kita pilih ikut kesesuaian dengan murid-murid kita. Tapi, okey, kalau kita dah katakan kita berkenan dengan soalan ni. Okey, kita dah berkenan dengan soalan ni. Kita klik, cikgu klik. Oh, ini tak boleh. Cikgu klik. Yang ini tak boleh cikgu. Contoh yang ni saya bagi contoh yang ni. Sebab apa tak boleh tadi tu? Ya, sabar. Saya bagi yang boleh dulu. Okey. Yang ini bila kita kata okey, saya nak guna ni sebab saya ada masa 10 minit je lagi untuk sebelum lesson nak mula. Baiklah, kita bila dah nak
gunakannya senang je cikgu. Kita cuma klik copy and edit. Bila cikgu klik copy dan edit, dia akan buat salinan ke dalam senarai lembaran kerja dalam akaun kita. Dia akan jadi sebahagian daripada akaun kita. Dan maksudnya bila dah macam ni kita dah boleh gunalah. Kita dah boleh gunakan. Tapi akaun saya ni macam dah penuh dah. Sebab buat tak ni. Okey. Bila dah copy dan edit, dia akan keluar paparan macam ni. Okey. Cikgu boleh rakan-rakan guru boleh tambahkan. Kalau nak tambah kata soalan yang ini ada 10 soalan, tak cukup. Murid-murid nanti terlampau mudah. Okey. Kata tak cukup, cikgu boleh tambah soalan sendiri. Sama ada nak tambahkan soalan baru, multiple choice, ataupun pilihlah mana-mana soalan yang cikgu berkenan. Nak format yang mana? Multiple choice, check box, fill in the blank, ataupun open ended. Cikgu boleh tambah. Cikgu boleh tambah dan save. Bila dia tak akan save sebab kita belum, dia tak boleh klik save sebab kita belum pilih pilihan jawapan yang betul. Okey, contoh saya pilih ini sebagai jawapan yang betul. Masa menjawab pun kita boleh ubah, Cikgu Azirul, masa menjawab kat bawah tu. Masa kita nak setting masa menjawab pun kita boleh tukar. Masa menjawab. Okay, yang ini settingkan masa menjawab, kita boleh kalau rasa macam 30 saat ni terlalu lama, kita boleh pendekkan. Tapi masa yang dia bagi ni memang masa yang average masa yang digunakan oleh murid-murid untuk menjawab soalan. Kalau letak macam contoh 2 minit tu dah terlalu lama. Pada saya 30 seconds tu dah okey lah. Sebab lesson kita pun sejam je kan. Bergantung pada soalan cikgu. Kalau cikgu rasa soalan tu memerlukan murid untuk berfikir lebih lama untuk cari jawapan, cikgu boleh letak masa yang lebih panjang. Okay. Cikgu kata gambar ni tak sesuai. Okay, saya tak suka gambar ni. Cikgu boleh klik pada edit, edit picture, buang gambar ni dan cikgu masukkan gambar yang baru. Ini cikgu kena bila macam soalan yang kita gunakan ni, yang soalan yang kita copy paste ni, dia buat gunakan quiz, dia tak guna lesson. Jadi tak nak cikgu kena cari gambar yang cikgu berkenan dalam folder, drag dan masuk ke dalam ni, barulah keluar. Okay. Itu cara untuk copy dan bila dah puas hati dengan jumlah soalan, dah rasa-rasa sesuai dengan aras murid-murid kita, bilangan soalan pun dah puas hati, kita klik butang publish dan dia akan keluar sebagai lembaran kerja kita. Dia dah tak keluar lagi cikgu yang tadi tu, dia akan keluar sebagai lembaran kerja kita dan kita boleh kongsikan pada murid-murid. Ada satu tadi, kalau cikgu perasan, satu lembaran kerja yang tak boleh nak copy paste cikgu. Kadang-kadang bila kata macam ni, oh cantik ni, ini lebih sesuai. Kata saya suka sebab kalau cikgu tengok pun soalan yang ini dia ada masukkan audio. Ada audio, jadi lebih bila ada audio, boleh dengar dan aktivitinya lebih menarik. Katalah saya nak ambil soalan ni sebagai soalan saya. Tak boleh cikgu. Kenapa tak boleh? Sebab dia ada restriction. Kita tak boleh sebab dia hanya function yang diberikan kepada pengguna super. Sebab itu ini adalah satu marketing strategi lah. Dia nak kita daftar dengan dia supaya kita boleh gunakan function edit. Bila kita dah gunakan akaun berbayar, setahun $24 tu kita boleh guna copy dan edit macam function yang biasa tadi. Okay. Ini function yang kedua. Okay.
tadi ada explore. Yang kedua, my library. Okey, ini adalah contoh-contoh soalan yang saya buat. Okey, katakan saya nak ini, katakan saya nak ini adalah soalan yang saya copy paste. Saya nak share yang ini. Okey. Finish editing. Okey. Bila kita dah set edit, dia akan keluar macam ni, cikgu. Kita ada dua pilihan, sama ada nak buat live session ataupun assign homework. Live session ni lebih sama, ada persamaan dengan aplikasi yang Cikgu Fazia kongsikan tadi. Maksudnya aktiviti ni adalah berpandukan guru. Guru akan bersama-sama dengan murid dan guru akan guide sesi pembelajaran tu. Cikgu boleh buka satu slide ke slide yang lain. Maksudnya cikgu yang akan tentukan pergerakan slide tu macam mana. Ataupun cikgu rasa murid-murid cikgu mungkin tak sempat, cikgu boleh klik assign homework. Saya biasa gunakan assign homework sebab dia lebih independent. Murid-murid boleh jawab ikut masa yang dia suka atau kelapangan dia, ataupun bila parents dia balik daripada bekerja, dia boleh jawab soalan. Okey, untuk kongsikan atau sharekan assignment dengan murid-murid, kita boleh tetapkan tarikh. Okey, contohnya untuk pengguna basic kita tak boleh drag masa menjawab terlalu lama, dia dah hard. Tapi kalau pengguna super, kita boleh tetapkan untuk quiz ni berjalan lebih lama lah. Okey, contohnya kita nak bagi masa 3 hari untuk murid jawab soalan. Okey, 3 hari. 4 hari 10 minit. Okey. No deadline. No deadline ni tak boleh sebab macam saya kata tadi, no deadline hanya untuk pengguna super. Dan kita boleh pilihkan show leaderboard. Show leaderboard ni nanti murid-murid akan nampak siapa yang tengah mendahului, siapa yang dapat skor yang paling tinggi. Kemudian cikgu-cikgu boleh tentukan sama ada nak shuffle question ataupun shuffle jawapan tu ataupun tidak. Kadang-kadang ada murid jawab lebih daripada sekali. Sebab kita tetapkan murid boleh jawab lebih daripada sekali kan. Kadang-kadang dia tak puas hati dengan soal percubaan pertama, dia cuba kali kedua. Nak bagi cabaran lebih kepada yang percubaan kedua tu, kita boleh pilih shuffle answer option. Jadi nanti pilihan jawapan tu susunan dia akan berubah. Okey. Dan kita boleh pilih sama ada nak pasang muzik semasa dia jawab soalan ataupun tidak. Dan dah setupkan, klik continue. Okey, bila dah setupkan macam ni, cikgu-cikgu boleh terus pilih. Kalau saya akan copy link quiz ni dan kongsikan ke dalam Telegram. Saya akan kongsikan ke dalam Telegram, pastekan dan kongsikan dengan murid-murid. Jadi murid-murid cuma perlu klik dan jawab soalan. Kalau cikgu nak live session, cikgu boleh gunakan kod ni. Cikgu boleh kongsikan kod ni dengan murid-murid. Nanti bila dia klik link quizzes, bila dia buka quizzes, dia cuma perlu masukkan kod ni untuk jawab soalan ataupun join kelas cikgu. Okey, kemudian bila dia jawab, bila dia kebaikan macam yang saya cakap tadi, quizzes ni kelebihannya ialah kita boleh simpan rekod murid. Okey, kita boleh simpan rekod murid. Dalam soalan-soalan ni, bila kita dah kongsikan, kita boleh buka balik rekod murid yang dah jawab. Kita bila tengok klik pada bahagian rekod, kita akan nampaklah berapa contohnya kelas tahun 2 weather. Okey, kelas tahun 2 kita boleh tengok ada 28 percubaan.
Tapi kadang-kadang 28 ni bukan 28 murid je kot. Kadang-kadang ada yang cuba 2 kali. Okey, kita boleh nampak paparan ni, kita akan nampak participant. Kita boleh tengok question, overview dan topik. Kita tengok Iman Danish dapat skor yang terbaik. Kita boleh tengok pula, kita boleh tengok soalan mana yang dia salah. Kita boleh buka satu-satu je kot. Contoh yang murid ni ada satu kesalahan. Kita boleh tengok soalan mana yang dia salah. Kita dapat soalan 13, dia salah jawab. Dan kita boleh buat pembetulan dengan murid-murid kita. Soalan ini kita boleh tengok analisis soalan. Dia saya bagi analisis berapa orang jawab yang betul untuk soalan 1, soalan 2, soalan 3. Kemudian kalau cikgu-cikgu nak gunakan quizzes untuk buat ujian bulanan, cikgu-cikgu boleh ni ini overview lah. Soalan berapa kita boleh tengok carta dia. Soalan mana yang murid-murid ini salah, dia akan paparkan. Macam ni, contoh Awatif ni, nama Awatif maksudnya 0% ni sebab dia tak jawab. Mungkin dia buka tapi dia tak jawab sampai masa dia habis. Okey, kita boleh, keputusan murid ni kita boleh print je kot. Sama ada nak okey, all participant. Andai kata cikgu nak buat ujian bulanan, kita boleh terus boleh print markah murid-murid. Ini markah keseluruhan. Kemudian individu. Okey, contohnya yang pertama Muhammad Iman Danish 100%. Kita boleh print dan serahkan kepada penjaga masing-masing ataupun simpan sebagai rekod kita sendirilah. Kalau tak nak print, kita boleh download sahaja file ni dan simpan untuk simpanan kita. Okey, itu untuk rekod. Kemudian classes ni saya tak pasti lagi sebab saya baru cuba tadi. Kita boleh set up kelas kita. Contohnya tadi saya baru set upkan kelas 2 Arif. Bila kita dah set up kelas, untuk add student ni senang je. Kita klik add student, copy link dan kongsikan dalam grup Telegram masing-masing. Nanti bila murid-murid klik link ni dekat dalam grup Telegram, dia akan daftar dan nama dia akan automatik masuk ke dalam senarai kelas kita. Yang ini baru berapa orang yang daftar. Jadi lebih mudah. Lebih mudah sebab kita boleh beri tugasan mengikut kelas. Apa lagi yang saya nak cakap tadi? Minta maaf juga ya. Okey, saya rasa itu sahaja untuk yang benda yang kita boleh explore untuk quiz.com yang saya boleh kongsikan lah. Sebab saya pun tak explore habis. Jadi mungkin ada kawan-kawan yang lebih mahir, dia boleh tambahlah apa-apa perkongsian untuk hari ni. Ada soalan je ke? Terima kasih. Okey. Ada yang baru masuk ni. Cik Falani. Saya Betul lah cikgu. Kelebihannya ialah quizzes ni apa yang saya nak dekat kelebihannya yang saya nampak ialah kita boleh simpan rekod sebagai evidence PPT dan murid boleh jawab soalan atau murid boleh follow lesson ikut pada kesesuaian masa dia kalau dia tak boleh join kita masa live lah.
Okey, saya rasa itu saja Cikgu Zarina. Saya minta maaf lah kalau ada tak tepat infonya. Okey, terima kasih kepada Cikgu Azirul. Dan saya harap perkongsian dua rakan kita pada petang ini dapat sama-sama kita manfaatkan dalam kelangsungan kita melaksanakan PDPR.